Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan dengan saya. Apa khabar saudara semua? Malam ini malam Minggu, saudara. Malam Isnin. Apa khabar saudara Muhammad Naim? Waalaikumsalam. Saudara Izzuddin. Begitu juga dengan saudara Hafiz Wan Basirun. Terima kasih hadir sahabat malam menemani saya, saudara Izzuddin, untuk kita melabun. Apa khabar Puan Amy Furniture, saudara Muhammad Yusri alias dari Kelang. Mudah-mudahan warga di Kelang juga sihat walafiat. Saudara Muhammad Yusri alias saudara Muhammad Fuad dari Gombak. Begitu juga dengan saudara Tiang Banai. Ini siam ni kot. Saudara Thomas Tan, apa khabar saudara? Syarul Azam. Selamat malam dari Kota Baru Kota Baru Kelantan. Saudara Syahrul Azam. Tapi tinggi nampak gayanya hari ini saudara. Saudara Muhammad Farouk Marikan. Begitu juga dengan saudara Syahar Ibrahim. Apa khabar Puan Anggrit Rimba? Mudah-mudahan mekar mewangi di halaman. Intan Zalinda, Zulkifli Lin, Syuami Abdul Ghani, Rubidin. Apa khabar B? Semoga sihat walafiat, santunilah cinta kasih bersama keluarga. Saudara Zulkifli, saudara Muhammad Safari, saudara Abah Samah. Waalaikumsalam. Terima kasih Sembalado Sam. Sambalado ni orang Minang ni dah. Itu juga dengan saudara Warung Kudap-Kudapan. Sambalado ada, Kudap-Kudapan. Begitu juga saudara Muhammad Mazam Salam. Saudara Arifin Abdul Halim, Mustafa Cesol, tasbih terakhir saudara dari Kelang. Saudara Long, Tuan Eksan Sayuti dari Pontian. InsyaAllah saya akan pergi ke Pontian nanti kalau ada rezekinya. Saudara Hosman Nur, saudara Aziz Mohsin dari Sigading. Juga saudara Azizi Mohsin, insyaAllah saya akan hadir nanti. Musim kempen lah saudara. Baik saudara, saya tak mampu untuk menyantuni semua. Dan insyaAllah saya akan santuni satu persatu usai pencerahan malam ini. Baik saudara, seperti biasa saya harus memberi gambaran, jadual perkabaran tentang apa yang berlaku pada negara kita. Hari ini hari Ahad tanggal 13 Februari 2022. Tinggal 49 hari lagi kita menuju dan menanti kehadiran bulan Ramadan Al-Mubarak. 49 hari saudara, tak lama, dekat lagi. Dan hari ini adalah merupakan hari yang ke-697. Virus corona terus menyerang bumi kita ini dan ramai yang dijangkiti. Hari ini menurut laporan saudara Rio daripada Universiti Melaya, ada berkurangan tetapi masih lagi angka 20,000 ke atas. Semalam 22,802. Tapi hari ini ada sedikit penurunan kepada 21,072 orang. Dan jumlah warga kita yang telah pun dijangkiti oleh virus corona secara keseluruhannya sejak virus corona ini menyerang telah pun mencapai angka 3,040,235 orang. Tinggi saudara. Warga kita 32 juta, hampir 10% warga negara kita yang dijangkiti oleh virus corona. Semalam laporannya kematian adalah 15 orang saudara. Dan menurut saudara Rio, kerana hari ini jumlahnya adalah 21,072 orang, menjadikan untuk bulan ini saudara, bulan Februari ini, jumlah kumulatif yang dijangkiti oleh virus corona adalah 169,477 warga kita saudara. Bulan lalu cuma 109,552. Tapi hari ini baru masuk 13 hari dah 169,477. Itulah gambarannya yang dapat saya berikan. Dan kabarnya untuk daripada kawasan-kawasan negeri-negeri, Perlis peningkatan ada 129. Di Kedah ni agak menggusarkan kerana jumlah mereka yang dijangkiti adalah 1,841. Begitu juga di Pulau Pinang tinggi 1,566. Perak juga ada 444 warga yang dijangkiti virus corona hari ini. Dan Selangor amat membimbangkan saya kerana jumlahnya berbalik kepada zaman kita dahulu. Waktu kita mengalami PKP. Di Selangor hari ini jangkitannya terus mencanak kepada 5,350 orang saudara. Selangor tertinggi. Begitu juga di Wilayah Persekutuan ada 1,001 orang. Di Putrajaya 105 orang. Di Negeri Sembilan, tak tahu macam mana tiba-tiba Negeri Sembilan juga mengekori
Jumlah jangkitan hari ini adalah 983 orang warganya. Negeri kecil tapi ramai yang kena ni. Di Melaka ada 429 dan di Johor, tentulah biasalah Johor saudara. Dan dekat-dekat nak pilihan raya ni, tiba-tiba di Johor jangkitannya adalah 2,410 orang saudara. Amat tinggi, amat menggusarkan kita. Itu di Johor 2,410. Di Pahang juga ada 1,099. Bagi Terengganu 297, Kelantan sebagaimana yang saya katakan tadi ada 1,208 jangkitannya. Mek, cik, sains-sains belaka, jagalah kesihatan kita, jagalah kebersihan. Dan Sabah adalah negeri tertinggi kedua, iaitu hari ini jangkitan di Sabah 3,891, di Labuan 109 dan di Sarawak 201. Itulah gambaran yang dapat saya berikan berhubung dengan kedudukan COVID-19 di seluruh negara. Saya mengharapkan agar kita sama-samalah menjaga kebersihan diri kita, melakukan penjarakan sosial. Jangan kalau tidak ada keperluan, tak payahlah keluar rumah. Jaga dan rawatlah cinta kasih bersama keluarga. Kita jaga sama kita. Baik, itulah yang saya dapat laporkan. Dan seperti biasa, kita masuk dalam segmen e-commerce. Segmen e-commerce, jangan lupa hubungi saudara Al-Azhar di talian 0113304141. Dia sibuk dengan haruman stanginya Al-Bakur. Begitu juga dengan parfum wangi-wangian daripada negara Timur Tengah. Saudara juga boleh memesan renang tuk dan bahulu berdal, itu produksi ibunya, serta gula O. Itu yang mereka yang concern pasal kesihatan, kerana gula O ini adalah tanpa kalori. Boleh berhubung dengan saudara Al-Azhar untuk bertanyakan bekalannya, harga dan sebagainya. Saya tak boleh memberi tahu berapa harganya saudara. Itu perjanjian saya dengan Facebook. Begitu juga kalau saudara tidak menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Siti Farehah selain memewarkan produk saudara juga boleh memesan dendeng manis Siti Farehah. Ya? Bagi teman-teman di Lembah Kelang, untuk mendapatkan bekalan buah-buahan yang baik, yang manis, murah daripada harga pasaran, grade AAA seperti kiwi, cherry, anggur dan sebagainya, boleh berhubung dengan Syauqi di talian 012-357-5703. Kepada mereka yang inginkan nikmat popiah sira Lady Maria, saya memang sukalah makanan ini saudara, pedas, rangup dan manis. Boleh saudara menghubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Jangan lupa, iaitu popiah sira Lady Maria, pedas, rangup dan manis. Saya ada produk baru untuk saya wawarkan hari ini saudara. Ini adalah produk, boleh saudara berhubung dengan Puan Ella Zila. Puan Ella Zila di talian 012-412-3767. 412-3767. Produknya adalah minyak saca inci. Ini kaya dengan omega 3, omega 6, omega 9. Ini merupakan sebagai makanan tambahan saudara ya. Saca inci, extra virgin oil. Ini saudara. Ini sebagai makanan tambahan untuk kelegaan. Bukan ubat saudara. Kalau kata ubat tak baik, sebab saya kena dapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan. Tapi kalau dianggap sebagai makanan tambahan, saudara bolehlah berhubung dengan Ella Zila di talian 012-412-3767. Ada beberapa paket, yang paket yang kecil pun ada. Harganya boleh berpatutan dan ia untuk kelegaan bagi mereka yang mengalami sedikit kanser, sakit kanser, sakit jantung, kencing manis, darah tinggi dan kolesterol. Setengahnya ada juga yang tanam dalam halaman rumah saudara. Itu dikenali sebagai pokok insulin. Saudara, samping itu, Ella Zila juga ada memasarkan telekung Cinta Fatimah. Untuk sementara ini, kalau siapa yang memesan minyak saci inci ini, katanya promosi sampai ujung bulan ini, beli satu percuma satu. Saudara boleh hubungi Ella Zila 012-412-3767. Usai e-commerce, saudara. Sebab saya kata kalau saudara ada produk saudara, boleh hubungi Al-Azhar ataupun Siti Farehah
untuk saya mewawarkan produk saudara. Baik saudara, saya menerima berita duka, iaitu hari ini petang tadi. Baru sebentar tadi saya menerima kiriman daripada sahabat kita, saudara Isham Jalil, salah seorang blogger ataupun penceramah, saudara Isham Jalil, seorang pejuang. Saya menerima berita duka kepulangan bapanya, iaitu Tuan Haji Jalil ke pangkuan ilahi. Kepada saudara Isham Jalil dan familinya, kita sama-samalah mengharapkan agar mereka bertabah menerima, menghadapi dugaan Tuhan ini. Kan saya katakan, hidup ini pertunangannya adalah kematian. Jadi untuk itu, saudara, marilah kita sedekahkan surah Al-Fatihah untuk Tuan Haji Jalil. Semoga ruhnya ditempatkan di kalangan orang-orang yang dikasihinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saudara, memanglah dalam keadaan begini, saban waktu kita menerima berita sedih. Dan kepada saudara Syam, anggaplah ini sebagai dugaan hidup kita. Dan seringkali saya katakan, hidup ini pertunangannya adalah kematian. Semoga beliau tabah. Perjuangan masih diteruskan. Baik saudara, dalam segmen naluri kehidupan ini, kita kena ingat saudara, bahawa sebenarnya jadikanlah masjid itu sebagai rumah untuk kita orang-orang yang bertakwa. Daripada Abu Darda, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, masjid itu adalah rumah bagi orang-orang yang bertakwa. Allah menjamin kepada orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya dengan ruh yang damai, rahmat dari Allah melimpah-limpah dan melepasi titian sirat menuju redha Allah di dalam syurga. Itu hadis riwayat Tabrani. Hadis yang ke-6020. Status hadis inilah hadis hasan. Kerana untuk itu saudara, kita harus mengusahakanlah diri kita untuk menjadikan masjid ni sebagai rumah kedua kita, yang tetap kita akan kunjungi. Kerana kita pasti akan pulang saudara. Jadi sebab itu saya agak gusar apabila pihak Kementerian Kesihatan masih lagi belum membuka masjid ni seluas-luasnya untuk kita sama-sama jadikan masjid itu sebagai rumah kedua kita. Sungguhnya saudara, Allah menjamin kepada orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya untuk dimakmurkan dengan limpahan rahmat kasih sayang Allah yang melimpah ruah. Masjid akan menjadikan kita menjadi syafaat kepada setiap pemakmurnya di hari kiamat nanti, dan ia boleh menjadi sebagai kenderaan untuk kita melintasi titian siratul mustaqim menuju ke syurga. Oleh itu saudara, jadikanlah kunjungan ke masjid sebagai bukti keimanan kita. Sebagaimana sabda junjungan Nabi Muhammad SAW daripada Abu Sa'id Al-Khudri, bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu melihat seseorang lelaki itu sentiasa mengunjungi masjid, maka saksikanlah yang ia adalah seorang yang beriman. Ini adalah hadis riwayat Ibnu Majah yang ke-794. Jadi, masjid yang banyak di seluruh negara kita ini, dan kita mengharapkan dapat dibuka semula sepenuhnya agar kita semua dapat berkunjung dan sama-sama melakukan solat berjemaah, kalau boleh setiap 5 waktu, setiap waktu. Baik saudara, usai ini naluri kehidupan, kita masuk sedikit tentang mutiara kata kiriman saudara Hibil Hasan. Kata saudara Hibil, 3 sebab kita diuji adalah kerana sebagai kifarah, supaya Allah dapat menghapuskan dosa kita. Jadi kalau kita diuji itu adalah bahawa Allah nak menghapuskan dosa kita, dosa-dosa kita yang masa lalu saudara. Dan kedua, untuk memberi pahala kepada kita, serta kerana Allah mahu meninggikan darjat kita. Oleh itu saudara, kita harus bertabah dalam menerima apa sahaja musibah ataupun dugaan yang didatangkan oleh Allah SWT tanpa dugaan kita, tanpa kita ketahui, tiba-tiba hadir saja. Jadi saudara, usah gusar, usah mengeluh kesah. Segala-gala itu adalah dalam ketentuan ilahi. Saudara, baik. Seperti biasa, salam impan moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 dari kumpulan wang simpanan pekerja. Besok hari Isnin, mudah-mudahan mereka adalah dapat memikirkan, mereka yang berada di kumpulan wang simpanan pekerja dapat memikirkan susahnya rakyat ni. Pulanglah pada saudara bila anda berada di anjung kuasa. Kalau anda tidak menggunakan kuasa untuk kebaikan warga, sahabat anda, rakyat,
itu terpulanglah antara anda dengan Allah SWT. Ingat saudara, dan saya juga sering mengingatkan bahawa kalau negara kita berbelanja tanpa had, maka negara akan muflis. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah hubungan semakin keruh. Hubungan yang bagaimana? Sama-sama kita santuni dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Katanya, Bang Bian berbaju baharu, segak tampan bercermin mata. Politik kian mengharu biru, menjejas kehidupan rakyat jelata. Apabila suasana politik yang haru biru, yang tidak menentu, tiada kestabilan, tentulah ia akan menjejas kehidupan rakyat. Itu pandangan Pak Nazir, saudara. Katanya lagi, burung helang terbang melandai, di sana sini merata-rata. Tanah hilang, dijual gadai. Siapa menuani negara kita? Siapa menuani? Dia maksud menuani lah, siapa tuannya sebenarnya negara kita ini? Jadi Pak Nazil menzahirkan kegusarannya. Bagaimana tanah-tanah milik kita yang sepatutnya warisan yang harus kita jaga sudah terlepas ke tangan orang lain. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang bagi saya cukup bernilai dan harus kita fikirkan bersama. Tidak banyak, kerana cara orang Melayu ni dia menegur melalui pantun, berkias dan sebagainya. Begitu juga saya menerima kiriman daripada Saudara Nordin Malik. Dia hari ini pergi ke Juasih melihat iGrow. Bagaimana anak muda yang dilatih dalam sektor pertanian moden. Semoga kita harapkan agar iGrow dapat mencapai matlamatnya. Itu untuk melahirkan lebih ramai lagi anak-anak muda dalam sektor pertanian. Kata Saudara Nordin Malik, buah teratai di tengah paya, petik buah batang dipatah. Bumi Malaysia kaya raya. Didiklah bangsa, hargai tanah. Ini juga menyentuh soal tanah. Jadi kita harus gunakan mana-mana ada kawasan tanah yang digunakan, kita bercucuk tanam. Ingat saudara, itu adalah antara ibadah kita. Katanya lagi, tepi laman menanam anggerik, baik-baik pokok berduri. Letih sudah politik retorik, lebih baik usaha sendiri. Jadi dia kata kalau tengok dari segi politik yang penuh dengan retorik, dah letih lah. Bukan letih lagi saudara Ini Nordin, lenjan lah. Kerana itu katanya lebih baiklah kita usahakan sendiri, usaha bercucuk tanam untuk diri kita dan keluarga kita. Terima kasih Saudara Nordin, terima kasih Pak Nazir. Kita masuk segmen Gedung Ilmu. Ini perlu untuk kita jadikan satu panduan. Ini untuk pemimpin dan juga untuk kita kalau kita nak mencari pemimpin. Kerana sebagai apa yang diculipkan oleh pemimpinan terdahulu, warga kita terdahulu, mereka mengharapkan agar hadirnya pemimpin hari ini dan akan datang mestilah terdiri daripada pemimpin yang gagah. Kerana kalau pemimpin itu gagah, fikirannya bulat, hatinya pun tabah, pendiriannya teguh, tuah bertambah. Kepada musuh pantang menyerah, terhadap rakyat ia mengalah. Pada yang baik ia berhemah, pada yang betul ia sanggah. Dijadikan pemimpin banyaklah berkah, dijadikan tua ia bermaruah, dijadikan induk ia amanah saudara. Dijadikan tiang, tidaklah goyah. Dijadikan tudung, tidak akan basah. Dijadikan perisai, tidak akan belah. Dijadikan wakil, tidak akan menyalah. Memimpin umat bertambah tuah. Ya, saudara, kita sambung lagi malam besok tentang culipan, kata-kata yang diutarakan oleh pemimpin terdahulu. Terima kasih Tan Sri Johan atas kiriman buku tersebut yang saya jadikan sebagai bacaan saya dan kita berkongsi ilmu ini, saudara. Baik, saudara. Seperti biasa juga, saya harus memberi peringatan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube ataupun sebarang channel. Maka saya harus memberi peringatan, anda harus bertanggungjawab atas setiap apa yang anda lakukan. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan. Begitu juga dengan apa-apa yang anda coretkan, komen dalam ruangan saya ini juga anda bertanggungjawab. Saya tidak bertanggungjawab kerana saya tidak mempunyai kemampuan untuk memantau atas semua komen-komen ini. Ingat saudara, ini adalah pencerahan politik. Lain tak ada. Matlamatnya supaya warga kita ini berinformasi. Apa yang saya dapat, yang boleh kita kongsi bersama, kita kongsi. Itu untuk maklumat. Kalau sesuatu yang menyentuh politik, saya akan cuba mengulas hasil daripada pembacaan, hasil daripada pengetahuan, perbualan saya dengan teman-teman dan pengalaman masa silam. Lainnya tak ada. Jadi saudara jangan marah pada saya kalau saya mengutarakan pandangan saya ini. Janganlah kalau kata saya memihak ataupun bias. Bagi saya semua sama saja. Tapi kita harus menyantuni suasana politik hari ini. Nampak gaya begitu bercelaru. Tambah-tambah lagi kita sedang menghadapi
suasana memasuki pilihan raya negeri Johor. Selalu habis, saudara. Tapi bagaimanapun, saya ingin menyatakan bahawa Alhamdulillah, bahawa Yang Amat Perdana Menteri, beliau memahami kita sudah pun menghampiri tak sampai 2 bulan lagi, saudara. Lebih kurang 51 hari kita akan masuk bulan Ramadan. Jadi Yang Amat Perdana Menteri mengumumkan bahawa tiada sekatan ke atas siapa saja untuk berusaha mencari rezeki, membuka bazar Ramadan tahun ini, katanya. Bagaimanapun, jadi prosedur operasi standard SOP bazar tersebut akan diperlalusi dan diumumkan apabila sampai masanya. Kerana Perdana Menteri menyatakan bahawa kita tidak akan tutup perniagaan. Kerana beliau telah pun menyebutnya bahawa raya kali ini, bulan puasa, pasar Ramadan, pasar malam masih akan dibuka seperti biasa. Kerana media sebelum ini menyiarkan bagaimana bazar Ramadan yang bimbang. Peniaga-peniaga bazar Ramadan mereka bimbang. Andainya mereka tidak boleh berniaga, kesan daripada COVID-19. Dan juga tentulah mengakibatkan susut pendapatan mereka yang begitu ketara. Saudara, terima kasih Yang Amat Perdana Menteri atas keperhatian anda terhadap untung nasib warga, saudara. Dan satu lagi saya dapat culipan ni agak elok untuk kita tahu, untuk kita kongsi bersama. Dan kabarnya itu wartawan Sinar, saudara Muhammad Khairil Ashraf Muhammad Khalid, yang melaporkan dalam media Sinar. Dia kata Dewan Undangan Negeri Sarawak dilaporkan akan meminda Perlembagaan Negeri pada Isnin ini, iaitu besok, dengan menukar gelaran Ketua Menteri, iaitu Chief Minister, kepada Perdana Menteri Sarawak. Ini satu hal pula ni. Kita tak tahulah apa matlamat dan sebagainya. Hanya untuk jawatan daripada Ketua Menteri kepada Perdana Menteri Sarawak. Kita tahu bahawa masalah sekarang ni kita menghadapi permasalahan dengan warga di Sabah dan Sarawak. Terlebih lagi tentang hubungan menyangkut perjanjian 1963. Dan kita mengharapkan agar Putrajaya dapat menyelesaikan masalah ini. Sekarang ni bila menurut saudara Muhammad Khairil, dia kata perkara itu dikongsi menerusi siapan Twitter Ahli Parlimen Bandar Kuching Dr. Kelvin Yi Li Yuan, serta gambar pindaan yang akan dilaksanakan. Kelvin maklumkan kepada Sinar Harian bahawa beliau tidak mengetahui adakah terjemahan Premier itu akan bermaksud Perdana Menteri. Premier, bukan lagi Ketua Menteri di Sarawak. Jadi menerusi celupan dimuat oleh Kelvin, Sarawak akan melaksanakan pindaan perlembagaan menerusi artikel 6 dalam kurungan 3 dengan menggantikan perkataan Ketua Menteri, iaitu Chief Minister, kepada Perdana Menteri Premier Sarawak. Selain itu, pindaan juga akan dilakukan dengan menggantikan perkataan Pembantu Menteri. Di Sarawak, dia bukan panggil Exco, dia panggil Pembantu Menteri kepada Assistant Minister, iaitu kepada Timbalan Menteri ataupun Deputy Minister. Itu yang akan berlaku, yang kita tengok sama-sama. Kita nantikan apakah perkara ini dapat terlaksana, apakah akan diwujudkan dalam sidang Dewan Undangan Negeri Sarawak yang baru saja melaksanakan pilihan rayanya bulan lalu, saudara. Dan saya juga dapat melihat, saudara, ini berhubung dengan apa yang berlaku di Johor. Saya mendapat khabar katanya bahawa kumpulan Pakatan Harapan, parti-parti pembangkang, mereka berusaha untuk mewujudkan kembali, iaitu kluster PRU 14. Tak tahulah bagaimana, apakah keadilan akan bersama-sama, kita tak tahu. Pada pilihan raya dulu, mereka bertanding di bawah lambang keadilan. Dan semua bersatu dalam satu gagasan atas nama Pakatan Harapan. Tapi waktu itu tak sebut Pakatan Harapan, mereka menyebut adalah gagasan Parti Keadilan. Cuma kali ini mereka bertanding di bawah Pakatan Harapan. Ya, saudara, untuk pilihan raya negeri Johor kali ini mereka nak menggunakan kluster Pakatan Harapan. Termasuklah hadirnya yang baru Parti Muda, Parti Pejuang dan sebagainya. Cuma kita nak tahu apakah Parti Keadilan akan bersama-sama. Kita tak tahu. Saudara. Jadi dalam keadaan sekarang ini, rakyat Johor apakah mereka sudah lupa? Kerana memanglah Dr. Mahathir selalu mengatakan Melayu mudah lupa. Tapi saya tak yakin warga Johor lupa dengan apa yang terjadi setelah pilihan raya umum yang ke-14 berlaku. Bila Pakatan Harapan menerajui anjung kuasa di Perdana, bagaimana kehidupan rakyat, kemudian beralih kepada Perikatan Nasional. Jadi mereka nak menggunakan kluster Pakatan Harapan. Dan kita tunggulah apa yang akan berlaku nanti.
Sebab itu semua saya agak menarik hari ini apabila saya membaca culipan daripada Datuk Seri Najib. Nampak gayanya memang agak bergurau ataupun berseluruh, tapi tinggi maknanya. Bila Datuk Seri Najib mengatakan bahawa dalam culipannya, dia kata saya nak beri peluang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk meneruskan tuntutannya berhubung agar persoalan Pandora Papers dapat diusaikan secara tuntas. Dalam keadaan begini, retinya Datuk Seri Najib juga bersetuju agar Parlimen dan pimpinan negara dapat menyelesaikan masalah tentang Pandora Papers. Pandora Papers ni untuk pengetahuan saudara adalah pendedahan lebih kurang dalam 600 lebih wartawan seluruh dunia. Samping itu lebih kurang dalam 2.6 juta rencana-rencana yang berhubung dengan sikap setengah pemimpin membawa wang keluar daripada negara. Bukan hanya negara kita, banyak dengan negara lain pun. Tapi Malaysia adalah antara negaranya. Dan beberapa nama disebut dalam Pandora Papers itu. Dalam sidang parlimen yang lalu, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun melontarkan hasratnya supaya dapat diadakan perbahasan di parlimen berhubung dengan Pandora Papers. Apa yang didedahkan dalam Pandora Papers. Kerana rakyat perlu tahu, banyak wang-wang kita telah pun dibawa keluar. Tujuan mereka membawa wang ini keluar adalah untuk lari daripada cukai. Saudara, dan ini tidak menguntungkan negara. Kerana kesan daripada itu, ekonomi kita dalam keadaan yang terumbang ambing. Jadi apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Najib, dia yakin sebab dia kata nama dia tak ada. Sambil dia bergurau, dia kata nama Najib tak ada. Yang ada adalah Najib Mikati, iaitu Perdana Menteri Lebanon. Jadi beliau jelas mengatakan beliau tidak khawatir, tidak bimbang, tidak runsing seandainya isu Pandora Papers ini dapat dibahaskan secara tuntas. Memanglah sebab yang saya katakan berkali-kali dahulu, kita banyak mengalami berbagai masalah berhubung dengan kecurangan pemimpin. Saudara nanti akan kata kat saya, ini tak lainlah pemimpin UMNO dan sebagainya. Saya tidak menafikan. Kerana waktu mereka berada dalam parti UMNO, mereka mengaut keuntungan. Tapi bila dah kaya raya, ada yang meninggalkan parti, ada yang menyorok, ada yang lari lentang pukang. Jadi meninggalkan mereka yang benar-benar berjiwa kental untuk meneruskan perjuangan UMNO. Ini gambaran yang saya dapat, saudara. Jadi kita rasa sewajarnya lah tuntutan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dilaksanakan. Kita mahu supaya setiap mereka yang mengambil wang daripada kantong negara, yang membawa lari keluar negara ini perlu didedahkan. Sebab kalau boleh kita nak balik wang-wang yang itu yang dibawa keluar negara. Saudara. Dan saya melihat kenyataan daripada saudara Maulizan Bujang. Ini ada tular dalam beberapa media sosial. Beliau merupakan Ketua UMNO bahagian Temberau. Kata Datuk Maulizan Bujang, dia kata pembangkang, khususnya Pakatan Harapan, sudah mula merasa bimbang. Kerana penurunan had umur pengundi kepada 18 tahun ini turut mempengaruhi pola-pola pengundian. Kerana itu mungkinlah mereka nak wujudkan kembali gabungan Pakatan Harapan dan sebagainya. Ini kerana mereka menyedari bahawa tak semuanya anak muda akan menyokong mereka. Sebab itu mereka berusaha menggamit parti muda agar dapat dijadikan umpan supaya anak-anak muda bersama dengan mereka. Itu kata Datuk Maulizan. Dalam keadaan sekarang ni di Johor agak kritikal kepada pembangkang. Bukanlah kita nak cakap besar saja. Kita tak boleh nak mendabik dada bahawa UMNO akan menang besar, tidak. Tetapi kita harus mengakui hakikatnya. Kerana anak muda sudah merasakan janji-janji yang dilafazkan oleh Pakatan Harapan sebelum pilihan raya 2018, itu pilihan raya yang ke-14 dulu, tidak terlaksana. Sebagai contoh, saya bagi contohnya kata tol dimansuhkan, masih lagi ada tol. Begitu juga dengan pinjaman PTPTN. Mereka, anak-anak muda bergelut dengan kehidupan untuk membayar balik hutang-hutang dalam tabung PTPTN. Saudara, dan kalau tak terlaksana, tak habis, tak usai hutang itu, mereka boleh dimufliskan. Begitu juga dengan janji untuk mewujudkan peluang pekerjaan. Hari ini ramai anak muda terpaksa. Macam mana saya katakan beberapa malam dulu, mereka terpaksa. Walaupun kelulusannya sebagai accountant, sebagai bidang financing, bahagian kewangan, insinyur dan sebagainya, terpaksa menjadi pembawa makanan. Itu macam dispatch lah zaman dulu. Ini satu benda yang tidak terfikir oleh mereka sewaktu mereka berada di Menara Gading. Jadi dalam keadaan begini, saya yakin bahawa pimpinan pembangkang sudah merasakan
bahawa anak muda akan menolak mereka. Sebab itu menurut kata Saudara Datuk Maulizan Bujang, dia yakin bahawa pengundi muda ini sudah boleh berfikir. Malah dia yakin juga bahawa mereka akan bersama balik UMNO Barisan Nasional. Sementara itu, Datuk Maulizan meluahkan keyakinan untuk Barisan Nasional merampas kembali dua Dewan Undangan Negeri, itu Dun Puteri Wangsa dan Tiram di bawah Parlimen Tebrau. Kita sendiri tahu bagaimana Dun Puteri Wangsa ini menjadi pertikaian antara Parti PAN, itu Parti Amanah, antara dengan pimpinan dalam Parti Keadilan serta Parti Muda. Keadaan pertikaian ini bila mereka berbalah sama sendiri, tentulah memberi peluang yang lebih cerah kepada calon daripada UMNO Barisan Nasional untuk merampas kembali kerusi Dewan Undangan Negeri Puteri Wangsa dan juga kawasan Tiram dalam Parlimen Tebrau. Dia kata ini isu-isu di peringkat persekutuan selepas pilihan raya umum ke-14 memainkan peranan untuk pengundi memilih kerajaan yang benar-benar membawa kesejahteraan kepada negara dan negeri Johor khususnya. Sebenarnya dalam PRU yang lalu, Dun Puteri Wangsa dan Tiram, kita kalah. UMNO Barisan Nasional kalah. Beliau yakin pula banyak faktor yang diambil oleh rakyat, tentunya soal kestabilan politik, soal ekonomi, janji-janji PH yang tidak mampu hendak ditunaikan. Sebab itu beliau yakin itu merupakan faktor besar yang akan menyebabkan pengundi akan kembali menyokong UMNO Barisan Nasional. Itu katanya. Cuma saya melihat hari ini, rupanya Presiden kita balik daripada Sabah, dia mula membuat menyindir pula. Saya kata Presiden pun nak layan buat apa anak muda. Tapi elok kita fikirkan, kerana Datuk Seri Ahmad Zahid menyindir pimpinan pemuda muda yang menuduh UMNO gila kuasa. Mereka menuduh UMNO gila kuasa kerana mewujudkan ataupun mengadakan pilihan raya negeri Johor. Jadi kata Datuk Seri Najib, kerana UMNO gila kuasa lah, maka muda sanggup menikam adun Tiram dari PKR. Bukan UMNO. Pimpinan muda. Kerana UMNO gila kuasa, teguran kegagalan membuat kerja yang kononnya berprinsip dipadamkan semula setelah menyedari tertembak sekutunya sendiri. Kata Datuk Zahid, kerana UMNO yang gila kuasa, sebab itu muda mula menghentam semua Pakatan Harapan, DAP dan PAN. PN bersatu dan PAS, dan BN sebagai sama-sama korup dan pengamal rasuah. Itu dalam dia punya poster dan sebagainya. Itu semua kerana gila kuasa lah. Apakah ini kerana UMNO yang gila kuasa? Jadi kerana UMNO yang dituduh gila kuasa, katanya, muda menuduh UMNO yang bersalah di Sarawak. Walaupun pilihan raya negeri Sarawak, kita tak ada kena-mengena pun. UMNO Barisan Nasional tak ada pun mengambil bahagian di sana. Begitulah celupar dan gelojohnya pimpinan muda untuk mengutarakan pandangan-pandangan yang tak masuk akal. Malahan kata Datuk Seri Najib, kerana UMNO yang gila kuasa, sebab itu muda berunding untuk mengecilkan pegangan Pakatan Harapan dengan mengambil 6 kawasan mudah untuk mereka dalam PRN Johor. Kalau UMNO gila kuasa lah, jadi muda ambil 6 kawasan yang dimiliki oleh Pakatan Harapan. Kerana UMNO yang gila kuasa, muda mengecam PKR kerana menerima katak politik dalam PRN. Sebab itu saya katakan, muda sudah mula berbalah dengan pimpinan tentunya tentang anak muda keadilan, AMK. Saudara, kerana UMNO yang gila kuasa, maka muda bersetuju untuk bersama dengan keadilan, lepas itu bergaduh balik. Dan kerana UMNO yang gila kuasa jugalah kini kepimpinan utama muda meraihkan pelompat bersiri yang berasal dari PKR, masuk pada Bersatu dan kiri mendarat pula dengan amannya di dalam Parti Muda. Jadi kesemua pelanggaran prinsip ini tikam menikam, tuduh menuduh dan kecam mengecam yang berlaku antara muda, PKR, PH dan semua pihak adalah kerana UMNO yang gila kuasa. Itu sindir Datuk Seri Najib. Hebat juga Presiden UMNO ni. Kadang-kadang mungkinlah dia rasa nak marah pun budak-budak. Jadi sindir je lah. Saudara? Baik saudara, Pakatan Harapan telah pun mengumumkan itu calon Pulai Sebatang. Itu Muhammad Taqiyuddin Cik Man telah pun diumumkan sebagai calon baharu bagi Pakatan Harapan di Dewan Undangan Negeri Mahkota pada pilihan raya akan datang. Jadi Muhammad Taqiyuddin dari Parti Amanah dipilih menggantikan penyandangnya Muhammad Said Jonit yang menyertai Parti Keadilan. Sebab itu saya katakan sekarang ni saudara, sudah ada berantakan. Kawasan ini, kawasan PKR pun mereka dah mula nak langgar. Terpulanglah pada warga PKR untuk melihat. Selama ini mereka bertanding menggunakan lambang keadilan sebagai payung untuk mereka mencari pengaruh. Tapi sekarang ni pengumuman itu
kalau Adun Pulau Sebatang pun dia bertanding di Dun Mahkota, mana dia langgar lah saudara. Jadi Muhammad Taqiyuddin dari Parti Amanah Negara dipilih menggantikan penyandang Muhammad Saleh Junid yang menyertai Parti Keadilan. Pakatan Harapan juga turut mengumumkan penyandang kerusi Dun Mengkibul, itu Chew Chong Sin, kekal bertanding sebagai calon di Dun berkenaan. Pengumuman kedua-dua calon itu dilakukan oleh Presiden Amanah, Saudara Muhammad Sabu dan Susah Agung DAP Lim Guat Eng, tanpa hadirnya pimpinan daripada Keadilan. Jadi pada pilihan raya ke-14 dulu, saudara, Muhammad Taqiyuddin menang kursi Dun Pulau Sebatang dengan mendapat undi sebanyak 14,507. Mengalahkan calon Barisan Nasional Datuk T. Siu Kiong dan PAS itu Baharul Muhammad. Sementara Dun Mahkota pula yang merupakan kerusi milik amanah pada PRU 14 dimenangi oleh Muhammad Said dengan undian sebanyak 19,507, mengalahkan calon Barisan Nasional Datuk Muhammad Jais Sardi serta tahun lepas Hasbullah Ahmad Jais. Sementara di Dun Mengkibul, Chong Sin menang kursi itu dengan undian sebanyak 29,559. Itu gambarannya saudara. Bagi saya ini adalah permulaan bahawa perpecahan, pergaduhan sedang berlaku. Hebat sebenarnya. Johor sudah mula menterjemahkan keadaan-keadaan apa yang berlaku di Johor hari ini. Di mana Parti Keadilan seolah-olah disingkirkan. Saya melihat kadang-kadang cara mereka mengambil tindakan, contohnya memberi 6 kursi pada mak muda, saudara. Dan Parti Keadilan cuma bagi 3 kursi. Tapi Pakatan Harapan bagi 6. Dia tanpa memikirkan sensitiviti atau perasaan warga Parti Keadilan Johor. Dalam keadaan begini, saya melihat seolah-olah mereka melihat apakah Parti Keadilan adalah kupang tembaga kepada Pakatan Harapan, iaitu antara Amanah, Parti DAP bersama juga dengan Parti Muda. Jadi kerana hadirnya muda ini, kononnya bagi mereka yakin boleh menggamit undi anak muda. Tidak lagi daripada AMK. Saya dah cakap semalam, jaga baik-baik. Anak muda Keadilan ni belum lagi mereka nak mengamuk. Tak tahulah saya sekadar begitu. Saya melihat gambaran seolah-olah mereka melihat Parti Keadilan tidak lagi sebuah parti politik yang boleh dinaungi. Sedangkan tak berapa lama tak sampai pun satu penggal saudara. Dulu mereka bertanding menggunakan lambang keadilan. Begitulah nilai persahabatan dalam Pakatan Harapan. Sebab itu kita di segi UMNO kita mengekalkan dengan Barisan Nasional. Susah macam mana pun, kadang-kadang kita disinggung juga oleh daripada MCA dan MIC, tapi kita tetap menjaga hubungan persahabatan. Tidak berlaku dalam Pakatan Harapan. Hari ini, minta maaf saudara, saya jangan marah pada saya melihat, ini pandangan saya, seolah-olah Parti Keadilan ni kupang tembaga je lah dalam hubungan politik di negeri Johor saudara. Dan yang terbaru saya dapat ini tentang Ketua Sri Kandi Parti Pribumi Bersatu bahagian Kota Tinggi, Puan Zahrah Kasim, berusia 53 tahun, mengambil keputusan meletakkan jawatan dan mengisytiharkan keluar parti berkuat kuasa serta-merta. Ini sekarang ni musim lompat-melompat saudara. Jangan terkejut dengan suasana begini. Saya menjangkakan akan banyak lagi ada peristiwa lompat-melompat ni. Saudara. Tapi yang ini daripada Bersatu menyertai UMNO. Beliau sebenarnya Puan Zahrah Kasim ini adalah ibu kepada mangsa yang masih lagi dalam siasatan berhubung dengan tuduhan yang sedang disiasat oleh pihak berkuasa. Tuduhan katanya Adun Sedili iaitu Rasman Isnen katanya ada melakukan sexual harassment, gangguan seksual. Itu tuduhan saudara. Jadi kerana kata ini ibu sebut tiada pembelaan terhadap anaknya. Jadi kata Puan Zahrah sebab itu dia kecewa sangatlah dengan pimpinan dalam Parti Pribumi dan mengisytiharkan dirinya bersama pengikut-pengikutnya keluar daripada Parti Bersatu menyertai UMNO. Jadi sebenarnya banyak isu-isu yang sedang berlaku sekarang saudara. Dia katanya di sini juga saya ingin menegaskan tidak ada paksaan ataupun fitnah ataupun konspirasi politik daripada mana-mana pihak atas tindakan saya dan atas aduan yang dilakukan oleh anak beliau. Ini kita tak mencampur soal itu sebab kes tersebut masih lagi dalam siasatan. Tak elok kita mengulas dan sebagainya saudara. Jadi itu keadaan yang berlaku di Kota Tinggi.
Dan seperti biasa semalam di Pulai. Semalam di Pulai, mereka mengadakan majlis pelancaran gerak kerja pemuda Perikatan Nasional. Saya melihat bahawa ucapan-ucapan yang dilontarkan terutama daripada Ketua Armada, kuasa suara memang garang lah, tapi isinya apa? Isunya lain tak ada. Isunya membelasah UMNO. Jadi UMNO hadir di Johor dilihat sebagai satu dosa besar. Jadi satu isu yang perlu ditangani UMNO. Lain tak ada UMNO. Bukan untuk menyantuni masalah rakyat. Malah sehinggakan apabila UMNO memperjuangkan soal kumpulan wang simpanan pekerja, ini dikaitkan. Dan mereka mengatakan bahawa perjuangan UMNO untuk pengeluaran wang simpanan pekerja ini adalah sebagai matlamat politik untuk mencari populis. Dan dia tidak bersetuju, dia tidak bersama-sama dengan ini. Jadi warga Johor yang terkesan, yang mohon agar pengeluaran wang simpanan pekerja ini, lihatlah sendiri bagaimana mereka menjadikan penderitaan rakyat ini hanya omelan saja. Kita UMNO berjuang supaya dapat pengeluaran ini dilakukan. Bukan untuk mendapatkan mileage ataupun satu kemenangan politik, tidak. Tapi pimpinan ternyata sekarang ni, sebab beliau adalah sebagai timbalan menteri, bila dia menyentuh soal KWSP ini dan nadanya tidak bersetuju, dan kita pun tahu Menteri Kewangan datang daripada Parti Pemuda Bersatu dan Armada ini daripada Parti Pemuda Bersatu, dan mereka seolah mempersendakan isu ini. Kita melihat ini isu keperluan rakyat, bukan untuk mencari agenda popular. Sebab itu saya katakan bahawa mereka akan berusaha untuk menghalang supaya rakyat, kerana kalau kumpulan wang simpanan pekerja ini memberi keizinan untuk pengeluaran ini dilihat sebagai satu kemenangan moral kepada UMNO. Bukan itu sebenarnya. Sebagaimana kenyataan Datuk Ashraf, kenyataan Ketua Pemuda, kenyataan Ketua Puteri, kenyataan Presiden UMNO, kenyataan mantan Presiden Datuk Seri Najib. Ini adalah isu sebagai mencari jalan bagaimana rakyat mahu memulakan penghidupan. Sepatutnya ini isu ini perlu dilaungkan sepanjang kempen di PRN Johor. Ini tidak berlaku. Dan saya mendengarlah apa yang diucapkan, lain tak ada. UMNO bersalah. Saya pun hairan lah. Lain tak ada. Kluster mahkamah. Macam mana Presiden ya lah. Kluster mahkamah, perompak, penyamun. Bukan nak menyantuni masalah rakyat. Tiada cadangan. Bagaimana mereka, kalaulah diberi kesempatan, kalau rakyat Johor percaya, bagaimana mereka nak membina ekonomi warga negara, warga Johor. Tak ada. Dan paling tidak pun saudara, dalam keadaan begini, saya paling tidak pun sekurang-kurangnya, saya menghormati juga sepana majlis pelancaran anak muda keadilan seminggu dulu. Paling tidak mereka ada mengutarakan persoalan bagaimana nak membela anak-anak muda yang jadi Grab. Saya nampak waktu Ketua Pemuda Amanah Keadilan dalam majlis itu tunjukkan bagaimana anak muda terpaksa berjuang untuk kehidupan, membawa menjadi Grab food dan sebagainya. At least kurang-kurangnya ada dia punya hala tuju. Bukan saya nak menyantuni parti mereka, tidak. Tapi sekurang-kurangnya lah. Mereka mahu supaya dihapuskan korupsi, supaya tidak ada lagi kebejatan politik yang menyangkupi, yang boleh mengakibatkan kesannya rakyat susah. Ini tidak. Apa yang berlaku semalam, pimpinan Perikatan Nasional, dia menyerang. Yang diserang adalah Datuk Najib. Saya kata, ya Allah, ya Tuhanku. Masih lagi mereka percaya bahawa serangan seperti itu, sebagaimana yang mereka lakukan waktu pilihan raya yang PRU14 dulu, berjaya menumbangkan Kerajaan Barisan Nasional. Dan saya melihat bahawa mereka melihat bahawa mungkin inilah modal untuk menumbangkan kerajaan yang hari ini dipimpin oleh Datuk Asni. Yang semua orang tahu kenapa pilihan raya diadakan. Jadi saya nampaklah bahawa mereka ketandusan isu. Dan nak diharapkan macam mana? Sebab itu saya katakan, kalau kita nak bercakap soal perjuangan apa semua, saya tidak nampak sama ada daripada parti muda ke, daripada parti PBM ke, atau Amanah yang mahu menyantuni masalah rakyat. Sebab itu saya kata, tapi sekarang ni nampak gayanya macam Angkatan Muda Keadilan ni seolah disisihkan. Bagi mereka seperti kupang tembaga lah. Aduhai. Saya melihat, saudara, kesannya saya difahamkan bahawa usai pilihan raya negeri Johor nanti, besar kemungkinan
bahawa Pakatan Harapan akan terbubar. Dapatan saya dengar kabarnya lah. Benar tidak benar tak tahu. Apabila saya melihat jalurannya sebegitu, apabila apa yang dicadangkan oleh keadilan, mereka tak nak pakai, mereka mau ini keadaannya. Jadi parti keadilan terpaksalah ikut. Saya yakin pimpinan keadilan mereka bukan lembu dungu. Mereka diam, tunggulah nanti bila mereka retaliate. Saya tak tahulah, itu masalah rumah tangga mereka. Saya tak mau bercakap soal mereka. Tapi bagi saya, apa yang agak menggusarkan saya, lain tak ada. Sepanjang kempennya, lain tak ada menuduh UMNO gila kuasa. UMNO tamak kuasa. Isu lama, isu lapuk terus didendangkan. Jadi kadang-kadang saya rasa bagi mereka mungkin rakyat lupa. Mungkinlah apa yang mereka lakukan. Yalah, memanglah kalau ikut pandangan Dr. Mahathir, dia merasakan bahawa Melayu mudah lupa. Tapi saya tak yakin rakyat Johor boleh lupa dengan apa yang terjadi. Usai pilihan raya 14 dulu, bagaimana kehidupan mereka. Sebab itu saya nampak sekarang ni sedang ada tarik tali supaya mengajak supaya pejuang jangan meneruskan usaha untuk bertanding di semua 42 kursi. Saya tak tahulah, saya dengar-dengar begitulah. Jadi pejuang 42 kursi. Jadi Pakatan Harapan juga 56 kursi. Jadi parti PBM, Perikatan Nasional juga akan meletakkan calon di semua 56 kursi. Sebab mereka ada parti gerakan. Dan besar kemungkinan sesuatu kawasan Dewan Undangan Negeri itu kita akan menyaksikan antara 4 ke 5 orang calon. Dan terpulanglah pada warga Johor untuk memikirkan siapa yang sebenarnya layak. Cuma apabila di majlis sebut, saya agak terpempan. Saya kata ini jadi masalah ni, saya kata. Ini lontaran kata-kata yang mengundang masalah. Apabila Amat Berhormat, Menteri Besar Kedah, dari Kedah dia datang, dia terus berlasah UMNO. Sebab saya kata, lain tak ada berlasah UMNO. Bila dia kata negara ini, suasana politik ini boleh stabil dan aman apabila UMNO, Barisan Nasional, kalau boleh ditiadakan, dikecilkan dia punya pengaruh, tidak lagi dominan dan sebagainya. Saya kata ini mengundang masalah ni. Sebab dia lupa bahawa beliau menjadi Menteri Besar Kedah itu adalah sokongan daripada UMNO. Kalau UMNO tak menyokong, kalau warga UMNO tidak menyokong beliau hanya mempunyai 15 kursi saja. Dan baru jadi Menteri Besar pun bukan lama mana pun. Jadi saya melihat Sanusi ni macam orang yang tersekat akal fikirannya. Sebab bila melontar kenyataan begitu, mungkin dia terpengaruh dengan suasana bila majlis sebut, ceramah tersebut menghalakan meriamnya pada parti UMNO, bukan untuk menzahirkan apa yang ingin mereka lakukan, tapi cara meriamnya belasah UMNO, berbom, maka dia pun terpengaruh apabila dia mengatakan bahawa percaturan politik negara ini tak ada UMNO mudah. Kalau UMNO tidak jadi dominan, maka stabil lah keadaannya. Dan ini mengeruhkan suasana. Dan saya nampak keadaan begitu tidak ada lagi lah. Sebab itu teman-teman yang bertanya dengan saya kata, bye-bye lah, tak payah bercakap soal muafakat nasional. Jadi saya rasa dia orang ni main bercakap ikut suka mulut mak bapak dia je. Kenyataan Sanusi semasa menghadiri pelancaran gerak kerja pemuda Perikatan Nasional mengundang padah yang teramat. Dan kabarnya besar kemungkinan saudara 19 ahli Dewan Undangan Negeri di Kedah akan menarik sokongan. Kalau itu berlaku, maka dia tumbang. Dia tak akan jadi menjadi besar. Jadi keadaan ini sukar diselamatkan. Kerana di Kedah, PAS cuma dapat 15 kursi saja. PAS cuma ada 15 kursi. Apabila dibantu oleh UMNO dapat 13. Menjadikan 18. Daripada jumlah 36. Ada pula UMNO ni pula dia melompat dan sebagainya. Dan teman-teman yang lain. Tapi kalau yang lain tarik sokongan, maka PAS tumbang. Bila tumbang keadaan begini, nak salahkan UMNO lagi. Kalau terpaksa diadakan pilihan raya di Kedah. Ni dalam keadaan begini, saya rasalah rakyat tak lupa keangkuhan Samsuri ni. Ni Sanusi ni. Baru jadi Menteri Besar, mau tarik air bekalan daripada Sungai Kuala Muda ke Pulau Pinang. Dia tak fikir bahawa ahli PAS pun ada ramai di Pulau Pinang. Kalau kamu tarik tak bagi air ke Pulau Pinang, ahli PAS pun tak boleh nak biar sembahyang.
Ya, lepas tu bagaimana kita jangan lupa. Kalau masa cerita isu pembelian kereta, ingat tak saudara? Oh, saya tak ada, saya tak pergi pun. Saya tidak melanggar SOP. Itu bukan saya dan sebagainya. Akhirnya dia berbalah dengan pemberi maklumat melalui media sosial tu. Dan terbongkar bila ternyata dia memang dia membeli kereta itu. Isu tersebut jangan dilupakan saudara. Dan saya cuma nak tanya, sejak kamu jadi Menteri Besar Kedah ni, mana pelaburan yang kamu janjikan? Sebab itu semalam di Pulau dia membelasah UMNO ni tak ada cakap pun soal pelaburan. Dulu masa di Kedah dia kata Kedah akan menerima pelaburan 40 bilion. Bawah kerajaan di Kedah dan bawah bumi Kedah ni ada 50 triliun katanya. Ya macam lah. Waktu itu tak tahulah 50 triliun ke 1 triliun ke 2 triliun tak tahu. Ada hasil bumi dan sebagainya. Jadi kalau saya sembang aja lebih dia ni. Saya nak bagi tahu. Kita kalau kita berbalah pun janganlah sampai kita kena ingatlah bahawa kita pernah bersama dalam mufakat nasional. Ini diungkit pula lagi bahawa UMNO ni makan semeja. Hidangan yang sama tapi sambil makan dia tikam belakang kawan. Masa bila UMNO menikam PAS? Ini persoalannya. Sebab kita offer dia bertanding, dia tolak, kita pula dianggap salah. Saudara, saya nak bagi tahulah. Biarlah semua warga tahu bagaimana pimpinan PAS, saudara, yang hari ini jadi duta Perdana Menteri. Saya nak bagi tahu bahawa gaji duta khas yang diperoleh oleh Haji Hadi sejumlah RM27,227 sebulan. Jadi jangan sembang lah PAS ni. Jangan sembang mengatakan parti UMNO ni parti yang macam-macam lah dia kata dulu. Tapi hari ini hasil perjuangan lama-lama tu ekonomi kita begitu. Hari ini beliau sebagai duta khas ke Timur Tengah dapat gaji RM27,227 sebulan. Allowance beliau sebagai ahli parlimen RM16,000. Allowance sebagai ahli Dewan Undangan Negeri di Terengganu dia dapat RM5,500. Pencen sebagai Menteri Besar dia dapat RM15,000. Jadi jumlah kesemuanya hari ini Haji Hadi dapat tiap-tiap bulan masyuk RM63,727. Ini tak termasuk lagi kos belanja lain, mempunyai sebagai dia punya bodyguard, mempunyai driver, sewa rumah dan sebagainya. Ini kena ingat saudara. Saya nak bagi tahu pada ini Sanusi, presiden kamu tu yang mau kata UMNO ni tak betul lah. Datuk Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri melantik. Datuk Ismail Sabri ni datang dari parti mana? Beliau adalah naib presiden UMNO. Dan kesannya RM63,727 sebulan. Masyuk poket Haji Hadi. Saya terpaksa bongkarkan cerita ini saudara. Kerana saya tengok melampau-lampau dia orang ni. Ini keadaannya. Apakah mereka fikir bagaimana kehidupan rakyat? Dia masuk puluh-puluh ribu. Kalau katalah 63,000 tu campur lagi dengan allowance itu allowance ini, katalah 100,000, 1.2 juta setahun masyuk. Sedangkan rakyat terus terbeban. Ada kita dengar Haji Hadi waktu di parlimen berjuang soal kehidupan rakyat. Ada kita dengar masalah banjir, Haji Hadi bercakap di parlimen. Ada kita dengar apabila kita menuntut agar pemberian kumpulan wang sumbangan pekerja ini diberi pada warga yang ada simpanan mereka. Tak ada. Dah masyuk saudara. Sebab itu dalam keadaan begini saya lebih menghormati pendirian Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walaupun beliau dilantik sebagai ketua pembangkang, ada tawarannya daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Perdana Menteri kata okeylah, bagi gaji, bagi itu, bagi ini, dinaikkan allowance sebagai ketua pembangkang, lebih kurang 50,000. Ada allowance bajunya, baju sejuk, baju panas dan sebagainya. Dan beliau menolak kerana dia kata dia malu. Dia rasa malu untuk menerima jumlah wang sebegitu di saat rakyat hidup menderita. Tapi bandingkan dengan Presiden PAS, dia tak rasa malu untuk dapat 67,000 sebulan. Saya ini gambarannya. Jadi saya nak cakap pada Sanusi, jangan sembanglah. Saya memang sebenarnya saya tak nak bercakap soal dengan pimpinan PAS ni. Ya sudah tu sudahlah. Sebab saya ada teman-teman saya, rakan-rakan saya daripada Asabikun, iaitu Sabikun ini adalah veteran PAS. Mereka memang menzahirkan kekecewaan yang teramat melihat apa yang berlaku hari ini tentang hubungan antara pimpinan UMNO dengan pimpinan PAS. Dan mereka berharap supaya dicantum semula dalam keadaan begini, dengan kenyataan daripada Sanusi itu tidak mungkin
boleh dicantum lagi, menambahkan lagi ruang itu, perbezaan itu, perpecahan itu bertambah ketara lagi. Bercakap ikut suka mulut pak dia je. Saya kata kalaulah tak ada sokongan daripada UMNO, tentulah Sanusi ni duduklah dekat SIK tu. Duduk kat sana. Saya ada juga kawan-kawan yang dulu rapat dengan Sanusi ni. Waktu kita menyantun Muafakat Nasional, kita kena tolong. Memanglah kita tak ada masalah. Tetapi bila dah jadi Menteri Besar ni, nampak keangkuhan. Sebab tu bila saya katakan lebay-lebay ni tak boleh pakai. Saya bersimpati dengan warga PAS, peringkat akar umbi. Mereka mengharapkan satu jalinan yang jujur ikhlas nak menyantuni warga kita. Tapi orang kalau ada dengan orang macam Sanusi ni, sukarlah. Sebab tu saya tengok Datuk Hashim Jahaya, itu Susur Perhubungan UMNO Kedah, beliau menzahirkan rasa yang cukup tidak senang dan amat marah. Kerana dia kata untuk mentadbir sebuah negeri yang jumlah bilangan adunnya hanya punya kelebihan 1 atau 2 kursi, jadi itu boleh dianggap sebagai tidak stabil. Bukan kata kerana UMNO mendapat majoriti, UMNO ada 5 kursi aja. Tapi kestabilan itu bagaimana? Jadi apatah lagi kata Hashim Jahaya, dia kata apalagi Presiden dan beberapa pemimpin utama PBM rakan Suku PAS itu sejak belakang ini mengugut Barisan Nasional, mau menekan butang apa semua. Tekanlah, macam di Johor lain sebab kita 27-27. Bukan kita gila kuasa. Tapi Sanusi ni nampak gayanya ternyata amat mengecikkan hati warga UMNO. Saya melihat saudara, gara-gara mengeluarkan kenyataan politik, itu Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mohamad Sanusi hari ini diserang dengan kritikan oleh ramai pimpinan tokoh-tokoh UMNO di Kedah. Segala tomahan Menteri Besar itu bagaikan alasan untuk mencari helah. Saya nampak besar kemungkinan apa yang kita katakan bahawa kerajaan Kedah akan runtuh usai pilihan raya negeri Johor. Ini adalah merupakan cetusan. Saya nampak tidak boleh diselamatkan lagi. Orang mengatakan macam mana, menafikan Kedah stabil. Stabil macam mana? Kalau Menteri Besarnya sudah menggugut keadaan begitu dan melontarkan kenyataan yang menghiris hati warga UMNO. Tentulah ahli Dewan Negeri yang selama ini menyokong Datuk Sanusi, mereka juga merasakan mereka bukan orang yang bacol, yang boleh dituduh sembarangan. Kerana segala tomahan itu bagi saya adalah alasan. Hilang ikatan silaturahim antara UMNO, Barisan Nasional, macam mana yang terjalin waktu pilihan raya kecil di Tanjung Pias. Benda tak ada dah sekarang saudara. Pengarah Komunikasi Pemuda UMNO Malaysia, itu saudara Syed Muhammad Johan pula, dia membidah dengan mengkritik kenyataan Menteri Besar itu seolah-olah satu kenyataan yang dayus dan mencabar beliau supaya membubarkan Dewan Undangan Negeri Kedah. Ini yang saya katakan. Ertinya, bila dia lontarkan kenyataan begitu, mentalunlah kediaman Menteri Besar di Kedah, mentalun bergegar. Kenapa anda gegarkan suasana begitu? Kenapa anda mengundang masalah? Tak ada ke cerita lain, tak ada ke cara lain. Yang amat Perdana Menteri akhirnya menyanggah kenyataan Menteri Besar Kedah. Jangan lupa Datuk Ismail Sabri juga datang daripada UMNO. Beliau sebagai naib presiden UMNO. Bila UMNO dituduh begitu, tentulah dia terasa hati. Jadi cakap tak fikir. Anda seorang yang sepatutnya jadi negarawan, yang sepatutnya bergelar yang amat berhormat. Tiba-tiba anda dah dapat jadi Menteri Besar ni, memang cakap lepas saja. Jadi naib ketua UMNO bagian merebut Datuk Saiful Hazizi Zainul Abidin berada kata PAS tidak sewajarnya berlagak angkuh dan tidak berpandukan nafsu emosi politik. Walaupun dalam musim pilihan raya ni dia kata PAS harus berhati-hati dan tidak hanya berlagak sombong. Jadi beliau mengharap agar Menteri Besar ni dapat melihat kembali keadaan ini. Dia kena lihat berdasarkan fakta dan realiti semasa, bukannya dipandu oleh emosi. Selain itu, Ketua Penerangan UMNO bagian Kulim Bandar Baru, ini saudara Hazil pula, dia membidah Sanusi dalam Facebooknya. Dia kata kacang lupakan kulit. Itulah bahasa yang sesuai untuk MB Kedah setakat ini. Kerana ungkapan yang dikeluarkan dari mulut beliau sendiri jelas menunjukkan beliau tak pernah peduli pun hubungan antara UMNO dengan PAS di Kedah selama ini. Ini jelas. Kenyataan MB itu turut mendapat kritikan dari pimpinan UMNO Pusat. Itu naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Syaril, dia Ketua Penerangan. Jadi saya tengok juga Datuk Sri Ahmad Sabri Cik menyindir Menteri Besar Kedah. Dia kata harap kawan-kawan tak
cepat kecil hatilah. Dia kata, dulu pun saya ada kawan yang suka cakap bukan-bukan bila cinta tak berbalas. Ini keadaannya saudara. Suasana hubungan Muafakat Nasional Kerajaan di Kedah sudah tidak lagi tentram. Saya menyangkakan bahawa sudah pasti pilihan raya di Kedah akan berlaku apabila kalau 3 orang tarik sokongan dan ada juga daripada Parti Keadilan menyokong untuk menaik sokongan, maka bye-bye. Sebab itu orang kata cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar. Jangan ikut hati. Bila nak bercakap, ya, saudara-saudari, terpulang pada anda sudah melontarkan kenyataan begini, sepatutnya anda melihat bagaimana Kedah mau dibangunkan. Ini Kedah tak terbangun lagi, anda pergi ke Johor. Kalau anda mengatakan bahawa Johor kita harus bersama, saya tak akan marah. Soal mereka nak bersama, carry on, kita tak akan marah. Kita pun dah tahu antara PAS dengan PBM, okey dalam Perikatan Nasional, tak ada masalah. Tapi jangan mengecilkan hati kita, sebab kena ingat bahawa anda juga bukan berada dalam kedudukan yang selamat. Kadang begini. So, Brother Sanusi, bye-bye to you. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.